InsyaAllah tuan-puan, kita sekejap lagi kita akan mula. InsyaAllah sekejap lagi kita akan mula. Kita meraihkan tuan-puan, kita tunggu sekejap saja. Kita tunggu kawan-kawan kita, muslimin muslimat, hadirin hadirat, terutamanya jemaah Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi. Sekejap lagi kita akan mula. Kita dah ada Abdul Murni. Okey, clear Ustaz. Baik, insyaAllah tuan-puan, sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita, sambil-sambil kita menunggu jemaah, kita boleh mula dulu slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadan al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, insyaAllah seperti mana tuan-puan maklum, malam ini sempena hari sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi, kita mengadakan penkesahan ataupun program Maulid Nabi malam ini sempena meraihkan dan membesarkan serta memuliakan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Maka dalam masa lebih kurang 1 jam lebih sikit tuan-tuan, kita akan sama-sama membincangkan kisah-kisah Nabi kita. Mudah-mudahan lebih banyak kita mengetahui berkaitan dengan kisah dan ilmu tentang Nabi kita. Mudah-mudahan kita lebih mengenali junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai makhluk yang teragung, yang digelar sebagai makhluk yang paling mulia di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi kita, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. InsyaAllah tuan-puan, malam ini lebih kurang masa yang kita ambil sejam ataupun sejam lebih sedikit. Kita akan sama-sama membincangkan beberapa kisah berkaitan dengan Nabi kita yang kita akan bincang. Pertamanya, kita akan bincang berkaitan dengan kelebihan mereka yang menyambut dan membesarkan hari kelahiran Nabi kita. Hari ini tuan-puan, iaitu 12 Rabiul Awal 1442
Berapa tuan-puan? 44. Ha? 1444 dah. Kita menyambut seluruh dunia, menyambut dan menyatakan keseronokan, kegembiraan dengan lahirnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah yang pertama pada malam ini kita akan sebut secara ringkas berkaitan dengan kelebihan besar Nabi kita, menyambut kelahiran Nabi kita. Tidak sama kita menyambut kelahiran orang biasa berbanding dengan kita menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Yang kedua yang kita akan bincang tuan-puan seringkas pada malam ini berkaitan dengan kisah ataupun cerita tentang fasal sebelum kelahiran Nabi kita. Sebelum Nabi kita lahir, kita akan sebut beberapa kisah luar biasa yang berlaku terhadap Nabi kita. Dan last sekali tuan-puan, insya-Allah kita akan bincang fasal yang ketiga, iaitu fasal kelahiran Nabi kita. Kita akan sebut secara ringkas bagaimana suasana dan situasi ketika mana lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan last sekali tuan-puan, kita akan tutup pada majlis malam ini dengan beberapa kisah luar biasa Nabi kita sebagai bukti dan hujah kepada seluruh makhluk bahawa Nabi kita manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, insya-Allah kita mulakan kisah Nabi kita yang pertamanya dengan kelebihan membesarkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, kita akan mulakan kisah Maulid Nabi pada malam ini dengan menyatakan kelebihan dan kebesaran orang yang menagungkan, orang yang membesarkan, dan orang yang menyatakan keseronokan sempena hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Nabi menyatakan, ada banyak hadis, tuan-puan, banyak hadis Nabi menyatakan kelebihan tentang orang yang menyambut ataupun orang yang menyatakan keseronokan pada hari kelahiran baginda. Antaranya Nabi menyatakan, selalu saya baca hadis ini tiap-tiap tahun tuan-puan, supaya segar di dalam ingatan kita, supaya hadis ini sentiasa segar di dalam minda kita, supaya hampir hadis ini sentiasa hampir dengan kita. Dan sudah tentunya setiap kali kita baca hadis ini, kita akan ingat dan kita akan merasakan bahawa betapa ruginya kita yang tidak menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, man anfaqa dirhama faka'annama anfaqa jabalan minadz zahabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesiapa yang membelanjakan 1 dirham pada hari kelahiran aku, faka'annama anfaqa jabalan minadz zahabi, maka seolah-olah mereka membelanjakan segunung emas, segunung daripada emas. Nabi nak menyatakan, sesiapa yang membelanjakan hartanya 1 dirham daripada hartanya, bila dia belanja tuan-puan, dia membelanjakan 1 dirham daripada hartanya untuk menyatakan keseronokan dia, menyatakan kegembiraan dia dengan lahirnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. 1 dirham yang dia belanjakan untuk menjamu makan orang lain, dan niat dia semata-mata kerana nak melahirkan
keseronokan sempena hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membelanjakan 1 dirham niat semata-mata untuk menyatakan bahawa gembiranya dia sempena hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, faka'annama anfaqa jabalan minaz zahabi, maka Allah balas kepada dia seolah-olah, kata Nabi, sepertilah mereka yang membelanjakan segunung daripada emas. Allah nak menggambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi ajma'in, nak menggambarkan kepada kita bahawasanya besarnya nilai pahala orang yang mensedekahkan ataupun menginfak, menhebah ataupun menhadiahkan ataupun menjamun makan orang pada hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai pahala yang Allah balas kepada mereka seolah-olah, kata Nabi, seperti segunung emas yang Allah nak berikan kepada mereka yang menyatakan keseronokan. Inilah balasan Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka yang menghabiskan harta benda mereka pada hari lahirnya Nabi semata-mata nak menyatakan keseronokan dan kegembiraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-puan yang saya hormati sekalian, tuan-puan biasa dengar kisah yang popular setiap kali lahirnya, setiap kali datangnya bulan Rabiul Awal, maka antara kisah popular yang diulang oleh para ulama, iaitu kisah bagaimana bapa saudara Nabi Abu Lahab. Bapa saudara Nabi Abu Lahab ini, walaupun dia mencerca Nabi dan menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada jasa beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara jasa Abu Lahab kepada anak saudaranya Nabi kita, iaitu dia pernah melakukan satu kebaikan kepada Nabi kita, iaitu dia pernah melahirkan keseronokan pada hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Bagaimana kisah yang popular yang kita dengar, apabila lahirnya Nabi kita pada tanggal 12 Rabiul Awal, qaul yang masyhur, adapun qaul yang lain menyatakan 9 ataupun 8 Rabiul Awal, lahirnya Nabi kita. Maka bapa saudaranya Abu Lahab, walaupun dia dijemput untuk datang ke rumah Aminah supaya melihat anak saudaranya yang baru lahir, tetapi bapa saudara Nabi kita ini, Abu Lahab ini, dia tak pergi. Dia tak pergi lihat anak saudara dia, tetapi dia menyatakan dia rasa seronok dengan lahirnya anak saudara dia. Dia membebaskan hamba dia yang bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah untuk mewakilkan dia pergi melihat anak saudara dia dan menyusukan anak saudara dia, yakni Nabi kita. Sebab itulah antara orang yang menyusukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama menyusu Nabi kita ialah ibunya Aminah. Selepas daripada ibunya Aminah menyusu, maka Nabi kita menyusukan dengan Thuwaibah Al-Aslamiyah, seorang hamba Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Dia antara jasa dia pernah merasa melahirkan keseronokan dan kegembiraan dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia memerdekakan hamba dia. Dia wakilkan Thuwaibah Al-Aslamiyah untuk pergi melihat Nabi kita dan untuk menyusukan Nabi kita.
Apa balasan dia? Balasan dia, tuan-puan, yang dinakalkan oleh para ulama kita. Apabila matinya bapa saudara Nabi, maka adiknya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bermimpi bertemu dengan abang dia. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu mimpi bertemu dengan abang dia, melihat abang dia sedang berada di dalam neraka. Lalu abang dia menceritakan kepada adiknya Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi kita. Dia menyatakan, dia kata setiap malam Isnin, api neraka akan padam. Setiap datangnya hari Isnin, maka api neraka akan padam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada Abu Lahab keluarnya air daripada setiap celah jari ini setiap malam Isnin. Inilah balasan yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Walaupun dia seorang petualang yang menjadi penhalang kepada gerakan dakwah Nabi kita, dia orang yang mencerca Nabi kita, sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menyatakan tabat yada Abi Lahab, celaka wahai Abu Lahab. Tetapi jasa dia ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan balasan dia kerana dia pernah menyatakan keseronokan dengan lahirnya Nabi kita, maka Allah balas kepada dia setiap malam Isnin. Allah memadankan api neraka. Allah padankan api neraka. Allah ringankan azab dia pada malam Isnin. Dan Allah kurniakan kepada dia air yang keluar daripada celah-celah jari. Maknanya tuan-puan, balasan yang Allah beri kepada Abu Lahab setiap malam Isnin, yang diceritakan oleh adindanya sendiri Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, maknanya bukan biasa-biasa juga, luar biasa juga, hebat juga. Allah balas kepada Abu Lahab setiap kali malam Isnin, dia diringankan azabnya, dipadankan api neraka, dan diberikan air yang keluar daripada celah jari. Dia akan hisap air itu untuk menghilangkan haus dan dahaga di dalam api neraka. Inilah balasan yang Allah beri kepada dia, kerana jasanya pernah membebaskan seorang hambanya untuk menghantar ke rumah Aminah untuk menyusukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mana Thuwaibah al-Aslamiyah, seorang hamba kepada Abu Lahab, dibebaskan dan menjadi ibu susuan Nabi kita. Nabi menyusu dengan Thuwaibah al-Aslamiyah. Inilah dia tuan-tuan, contoh bagaimana balasan yang Allah berikan kepada orang yang menyatakan dan menzahirkan keseronokan dan kegembiraan sempurna hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-puan, ada setengah ulama menyatakan, ini bukan masyhur, ada setengah ulama menyatakan bahawa sesiapa, kalaulah imam yang sering kali membaca surah Tabbat Yada Abi Lahab di dalam setiap kali solatnya, dan niatnya kerana ada hubung kait dengan bapa saudara Nabi, maka kata para ulama, iman ini boleh dilucukkan jawatan. Ini ada sebahagian para ulama menakalkan begitu, walaupun tidak masyhur. Ada sebahagian ulama mengatakan, kalaulah imam dia membaca surah Tabbat Yada Abi Lahab setiap kali waktu salat, 5 waktu setiap hari, tuan-puan, dia akan ulang surah yang sama, dan niat dia semata-mata kerana Abu Lahab ini bapa saudara Nabi. Maka kata para ulama, imam ini
boleh dilucutkan jawatannya. Kenapa? Kerana niat dia membaca Tabbat Yada Abi Lahab ini, Abu Lahab ini dikaitkan dengan bapa saudara Nabi. Kenapa? Inilah antara kata para ulama kemuliaan Nabi kita. Mulianya Nabi kita ini dan turut mulia segala keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu walaupun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia ada hubung kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubung kait keturunan. Abu Lahab salah seorang bapa saudara Nabi, tetapi dia mati tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita nak baca Tabbat Yada Abi Lahab, jangan kita niat kerana dia ini, Abu Lahab ini ada kaitan hubungan keturunan dengan Nabi kita. Kita baca kerana dia sebahagian daripada ayat Quran. Kita baca kerana dia sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada kaitan dengan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya mulianya Nabi kita, sehingga mana kalaulah kita nak kaitkan Nabi, keturunan Nabi kita dengan Abu Lahab, sehingga kita benci kepada Abu Lahab. Kita boleh benci kepada perangai dia Abu Lahab, tetapi jangan kita benci kepada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tanda bencinya kita kepada keturunan sehingga kita setiap hari kita baca. Subuh kita baca Tabbat Yada Abi Lahab. Zuhur kita baca Tabbat Yada Abi Lahab. Asar kita baca Tabbat Yada Abi Lahab. Maghrib juga kita baca Tabbat Yada Abi Lahab. Dan Isyak juga kita baca Tabbat Yada Abi Lahab. Kenapa? Kerana kita geram dan bencinya kepada Abu Lahab. Salah seorang daripada bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita niat kita benci kepada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia mulianya, agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-puan yang saya hormati sekalian, insya-Allah kita sebut satu kisah saja dan satu hadis saja sebagai nak menjelaskan kepada kita betapa besarnya ganjaran orang yang membesar dan menyatakan keseronokan pada hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-puan, bersedekah, perbanyakkanlah sedekah. Perbanyakkanlah jamu makan kepada umat Islam sempena pada hari lahirnya Nabi kita. Niat di hati kita, kenapa kita perbanyakkan jamu makan orang lain pada hari ini? Kenapa kita banyak sedekah pada hari ini? Kenapa kita banyak hadiah dan melakukan segala kebajikan pada hari ini? Kerana niat kita semata-mata nak menyatakan kasih kita kepada Nabi kita. Seronoknya kita kepada Nabi kita. Dan menyatakan sangat-sangat berbesar hati. Dan sangat-sangat gembira dengan lahirnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganjaran akan menanti kita tuan-tuan, insya-Allah. Ganjaran yang besar menanti kita. Kalau Abu Lahab dia pernah berjasa kepada Nabi kita, membebaskan hamba dan juga menyatakan keseronokan pada hari tersebut, dia diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agak hebat. Maka kita setiap hari kita kasih kepada Nabi kita, setiap hari kita berselawat kepada Nabi kita, sudah tentunya kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang hebat. Dan yang kedua tuan-tuan, kita nak terus kepada kisah fasal sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cerita yang kedua tuan-puan. Yang pertama kita dah cerita berkaitan dengan kelebihan membesarkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua yang kita nak cerita tuan-tuan, fasal sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasal sebelum kelahiran Nabi kita. Adapun selepas lahirnya Nabi kita, kita biasa baca sirah, kita biasa baca kisah-kisah yang selalu kita baca berkaitan dengan Nabi kita selepas Nabi kita lahir. Sebab itu kita ambil tuan-puan tajuk yang jarang kita kisahkan, mudah-mudahan dia segar dalam ingatan kita, iaitu fasal berkaitan dengan sebelum kelahiran Nabi kita. Yang pertamanya tuan-puan,
kita kena tahu dan kita kena pegang, kita kena percaya dan i'tiqad bahawa Nabi kita ini dicipta daripada tanah dan daripada unsur-unsur cahaya. Selalu saya sebut tuan-puan, Nabi kita ini dia Allah Ta'ala ciptakan daripada unsur cahaya. Sebab itulah Nabi kita ini dia bercahaya. Nabi kita tuan-puan, dia bercahaya. Kita akan cerita bagaimana cahaya dia, beberapa kisah sewaktu dia lahir. Nabi kita ini tuan-puan, sebab itulah tidak ada mana-mana sahabat Nabi yang boleh melihat wajah Nabi secara full. Tidak boleh. Ini cahaya. Nabi kita ini, dia cahaya luar biasanya Nabi kita, dan mulianya Nabi kita, dan agungnya Nabi kita dari sudut penciptaan baginda Nabi kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak sama dengan makhluk lain, dan Nabi kita lah penciptaan Allah Taala yang sangat agung berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Nak bandingkan dengan makhluk yang mulia yang disebut oleh para ulama, yang disebut oleh Nabi kita, iaitu Jibril alaihi salam, antara makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tu juga dijadikan daripada cahaya. Tetapi Nabi kita ini, diri Nabi kita ini lagi mulia, lagi agung berbanding dengan segala makhluk, hatta Sayyidina Jibril alaihi salam. Sebab itulah tuan-puan, Nabi kita ini dia berada di alam yang khusus, alam yang tersendiri, yang tidak sama dengan makhluk-makhluk lain. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, inilah dia antara kehebatan luar biasanya Nabi kita, seorang makhluk yang teragung, yang tidak ada bandingan dengan makhluk-makhluk lain. Ini asas yang kita perlu percaya dan kita i'tiqad dan hati kita. Barulah lahirnya keterujaan, barulah lahirnya cinta yang mendalam dalam hati kita. Apabila kita kenal Nabi kita ini bukan susuk tubuh biasa. Apabila kita kenal Nabi kita ini makhluk, bukan sekadar insan, tetapi makhluk yang luar biasa, yang teragung, yang tidak ada bandingan dengan segala makhluk lain. Walaupun Sayyidina Jibril alaihi salam, tinggi dan agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-puan, kalau kita lihat Nabi kita ini berada di alam yang paling tinggi berbanding dengan makhluk ataupun alam-alam yang lain. Saya pernah sebut di dalam siri kuliah saya. Saya akan ulang sekali lagi malam ni secara ringkas, nak menyatakan bagaimana Nabi makhluk yang teragung berbanding dengan makhluk lain di dunia ini. Makhluk yang paling agung, yang paling mulia, tidak ada melainkan Nabi kita sahaja. Nabi kita ini bukan saja dia teragung, dia termulia di kalangan para nabi, para rasul, tetapi dia teragung dan termulia di kalangan seluruh makhluk Allah Ta'ala, walaupun Sayyidina Jibril alaihi salam. Mana dalil dia? Saya pernah sebut tuan-tuan, pembahagian alam. Nabi kita berada di alam yang tersendiri, yang tidak sama dengan alam-alam lain. Alam menurut Al-Iman Qizwani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, seorang ulama fiqh yang masyhur, dan seorang ulama tasawuf yang masyhur, dan seorang ulama tafsir dan sains yang masyhur, iaitu Al-Iman Qizwani, membahagikan alam ini kepada 5. Yang pertamanya ialah alam malak ataupun alam syahadah, iaitu alam dunia, yang kita panggil alam dunia, alam yang boleh dikesan, alam zahir yang boleh dikesan dengan panca indera,
yang kita panggil alam zahir. Alam zahir ini pula dibahagikan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala kepada 4 alam. Alam syahadah, alam dunia, alam zahir, alam yang dapat dikesan oleh panca indera kita, dibahagikan pula oleh Al-Imam Ghazali kepada 4 pembahagian, iaitu yang pertamanya alam hayawan, yang keduanya yang pertamanya alam tumbuh-tumbuhan, yang keduanya ialah alam hayawan, yang ketiganya alam daratan, dan yang keempatnya alam lautan. Saya sebut secara ringkas tuan-puan, kerana saya nak jimatkan masa, kita nak sebut kisah berkaitan dengan Nabi. Ini maklumat tambahan, nak menyokong bahawasanya Nabi kita merupakan makhluk yang teragung dan termulia di kalangan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia antara maklumat yang dikisahkan oleh Al-Imam Qazwini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tuan-tuan, alam yang kedua, alam pertamanya alam syahadah, alam malak, yakni alam kita, alam manusia. Nabi kita pun berada pada alam ini, dan Nabi kita berada pada alam yang tertinggi di kalangan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah maksud dia, pada seluruh alam Nabi kita dibangkitkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita tidak dibangkitkan melainkan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Seluruh alam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat dan kasih sayang terhadap Nabi kita. Kerana Nabi kita, tuan-tuan, kita boleh berada di alam syahadah. Kerana kasihnya Allah Ta'ala kepada Nabi kita, menyebabkan kita ini dilahirkan oleh Allah Ta'ala di alam syahadah. Kita boleh minum seteguk air, tuan-puan, ingat kepada Nabi kita. Kerana rahmat Nabi kita, Allah benarkan kita minum. Allah benarkan kita hirup udara tanpa bayaran. Walaupun kita seorang yang pendosa, seorang yang muzannib, melakukan dosa setiap hari, tetapi Allah Ta'ala tidak menghalang kita untuk meminum, mengambil, menggunakan nikmat. Segala nikmat Allah Ta'ala kita guna semata-mata kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita kena ingat, tuan-puan, inilah dia nikmat yang kita kecapi pada hari ini ada kaitan dengan Nabi kita. Kenapa? Kerana Allah kasih kepada Nabi dengan memberi nikmat kepada seluruh alam, bukan saja alam manusia, tetapi yang keduanya, tuan-tuan, ialah alam malakut. Pertamanya alam malak, yang keduanya ialah alam malakut, iaitu alam, saya sebut terus contoh, tak perlu takrif alam malakut ni alam apa. Alam malakut ini iaitu alam yang tidak dapat dikesan oleh panca indera, alam ghaib, yang tersembunyi di kalangan alam syahadah, iaitu alam jin. Yang ketiganya, tuan-tuan, alam yang ketiga iaitu alam jabarut, alam malakut, alam jin. Yang ketiganya ialah alam jabarut. Alam jabarut ini, tuan-tuan, alam apa dia? Alam para malaikah, alam yang tersembunyi di kalangan tersembunyi. Dia lebih halus daripada alam jin. Jin tak nampak malaikah, dia lebih halus daripada jin. Ini kita panggil alam jabarut. Dan yang keempatnya, tuan-puan, keempatnya ialah alam yang keempatnya ialah alam lahut. Alam yang keempat nama dia ialah alam lahut. Alam yang lebih halus daripada alam jabarut, lebih halus daripada segala alam malaikah. Alam pertamanya ialah alam manusia, alam keduanya ialah alam jin, alam yang ketiganya ialah alam malaikah. Alam yang keempat ni lebih halus daripada alam malaikah, iaitu alam lahut. Apa dia alam lahut? Alam lahut ini, tuan-tuan, iaitu alam merujuk kepada diri Jibril alaihi salam. Ini spesialnya Jibril alaihi salam. Dia berada di dalam alam yang tersendiri, yang tidak sama dengan malaikah lain.
Para ulama menyatakan malaikat lain tidak akan nampak Jibril alaihissalam. Ini kemuliaan dan kehebatan Jibril alaihissalam. Dia tak nampak. Kerana Jibril ini alam mulia, lebih mulia kejadiannya daripada segala alam lain. Sebab itulah nama dia alam lahut. Dan yang kelima, alam yang paling tinggi, tuan-tuan, yang dipanggil alam azamut. Yang paling tinggi ialah alam azamut, iaitu alam yang tidak boleh makhluk lain berada pada alam ini walaupun Sayyidina Jibril alaihissalam. Alam inilah yang dimaksudkan alam Nabi kita. Nabi kita, tuan-tuan, dia boleh berada pada alam syahadah kerana kejadian dia daripada unsur-unsur tanah. Dia boleh berada bersama-sama dengan manusia biasa di alam syahadah. Tetapi ingat, dia bukan manusia biasa seperti kita. Dia manusia yang luar biasa, yang sangat agung, yang teragung, termulia. Kerana dia berada di alam yang tertinggi. Alam mustawa, alam azamut. Alam yang tidak boleh manusia, tidak boleh makhluk lain berada. Mana dalil, tuan-tuan? Bagaimana kisah Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini, ketika mana Nabi kita berada di mustawa, pada ketika itu Sayyidina Jibril alaihissalam tidak boleh mengiringi Nabi kita untuk bersama-sama di alam mustawa untuk mengambil perintah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jibril mengatakan bahawa aku diperintah oleh Allah Taala berada di border, di sempadan ini sahaja, dan tuan sahaja, yakni Rasulullah sahaja, tuan hamba sahaja yang naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seorang diri tanpa ditemani oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Kenapa? Kerana Sayyidina Jibril dia tidak boleh berada pada alam yang tertinggi. Sekiranya dia naik melepasi sempadan itu, menyebabkan akan hancur badan ataupun fizikal Jibril alaihissalam. Sebab itu dia tidak boleh menerima kejadian, dia tidak boleh menyesuaikan dengan alam azamut. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebat ciptaan dia, hebat ciptaan Allah Taala. Allah menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tanah dan daripada unsur cahaya yang tidak sama dengan cahaya yang ada pada Sayyidina Jibril alaihi salam. Yang kita panggil Nabi kita ini, kejadian dia luar biasa sehingga dia berada pada alam mustawa, alam azamut, alam yang paling tinggi di kalangan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah, tuan-tuan, yang pertamanya yang kita nak sebut bahawa Nabi kita seorang manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah dan daripada unsur cahaya yang luar biasa, yang teragung dan termulia di kalangan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ringkaskan, tuan-tuan, saya nak sebut yang ketiga. Yang ketiganya ialah fasal kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih kurang 1 jam, tuan-puan. Kita ada lagi 15 minit untuk 1 jam. Dan mungkinlah saya ambil lebih sedikit, tuan-puan, kerana kisah Nabi ni panjang. Jadi saya ambil 1 jam lebih. Mudah-mudahan tuan-puan boleh stay di depan laptop tuan-puan. Tuan-tuan boleh stay di depan handset tuan-puan sehingga kita habis kisah ringkas Nabi kita ini. Saya teruskan, tuan-puan, ke fasal kelahiran Nabi kita. Saya nak ringkaskan. Adapun fasal bagaimana sebelum kelahiran itu saya ringkaskan. Fasal kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kenal Nabi kita, tuan-puan. Kita dah kenal tadi bagaimana penciptaan diri Nabi kita itu, dan kita nak ringkaskan sedikit, iaitu kita nak terus kepada fasal kelahiran Nabi kita. Bagaimana kita nak tengok suasana Nabi kita lahir. Selepas Allah Subhanahu wa taala
Minum dulu tuan-puan. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan benih Nabi kita daripada air mani yang mulia, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ke dalam rahim ibunya Sayyidatina Aminah pada hari Isnin bulan Rajab, dan pada bulan Rabiul Awal lahirlah Nabi kita. Jadi kita nak rekas tuan-tuan, kita skip cerita-cerita berkaitan dengan selepas Nabi kita dimasukkan benih ke dalam rahim ibunya. Banyak lagi kisah-kisah luar biasa yang biasa saya sebut di tempat-tempat lain. Maka malam ni bersama dengan tuan-puan, saya skip, saya ambil tajuk-tajuk yang lain. Selepas 9 bulan Nabi kita berada di dalam kandungan ibunya, di dalam rahim ibunya, maka sampailah masa lahirlah Nabi kita ke dunia. Sewaktu mak ibu Nabi kita ni tuan-puan, sewaktu Nabi kita mengandung, mak Nabi kita mengandung, bagaimana Aminah, Sayyidatina Aminah menceritakan dia tidak pernah merasai sakitnya. Waktu mengandung ni dia tidak sama dengan ibu mengandung yang lain. 9 bulan penat, dengan letihnya, dengan penatnya. Tetapi ibu Nabi kita mengandung, dia tak rasa dia ini mengandung. Dia tak rasa dia ini mengandung. Setiap bulan datangnya bersilih ganti para nabi terdahulu akan datang menceritakan kepada ibu Nabi kita, bayi ini bakar lahir, kamu berikan nama Muhammad. Bayi ini bakar lahir, kamu namakan dia Muhammad. Ini antara kisah-kisah yang disebut. Mak Nabi kita dia tak rasa sakit, dia tak rasa penat ketika mana dia mengandung. Setelah 9 bulan, maka sampailah masa lahirnya Nabi kita ke dunia. Malamnya, yakni waktu malam, ibu Nabi kita rasa sakit sedikit. Ini tanda nak lahir. Tanda bagaimana Nabi kita nak lahir ini, pada malamnya tuan-puan, ibu Nabi kita Aminah mula rasa sakit. Kata ibu Nabi kita, katanya Sayyidatina Aminah, ibu Nabi kita, mungkin aku ataupun mungkin ini adalah tanda aku nak melahirkan bayi. Sayyidatina Aminah apabila malamnya dia rasa sakit, maka dia sedar bahawa ini merupakan satu tanda, mungkin tanda dia bakal nak melahirkan bayi. Lalu Sayyidina Aminah mengarahkan, lalu dia menyuruh saudara maranya untuk pergi memanggil bidan, iaitu Ummu Syifa, ibu kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini merupakan bidan Nabi kita. Sayyidatina Aminah, ibu Nabi kita, dia minta supaya saudara mara dia, adik-beradik dia, pergi memanggil bidan yang pakar dan masyhur di Mekah sewaktu itu, iaitu Ummu Syifa, ibu kepada Abdurrahman bin Auf, jutawan akhirat yang Nabi gelar, anak dia yang hebat. Orang bukan orang biasa, orang yang hebat tuan-puan. Lahirnya Abdurrahman bin Auf. Dan mak Nabi kita dia tak pilih bidan lain, walaupun ramai bidan-bidan lain yang berada di kota Mekah ketika itu. Tetapi yang menjadi pilihan dia ialah Ummu Syifa. Lalu mereka pun pergi
ke rumah Ummu Syifa yang berada di Muzdalifah, memberitahu kepada Ummu Syifa, katanya ada orang ia nak melahirkan anak dan ia memilih kamu untuk menjadi bidan, dan ia enggan ataupun dia tak nak memilih bidan lain yang berada di Mekah. Lalu Ummu Syifa bersiap sedia terus pergi ke rumah Aminah. Lebih kurang Tuan Guru saya cerita, lebih kuranglah Ummu Syifa ni sampai lebih kurang pukul 4 pagi. Itu anggaran masa kita sekarang ini. Sampailah di rumah Aminah. Lalu Ummu Syifa bagi salam dan terus masuk ke dalam rumah Sayyidatina Aminah, ibu kepada Nabi kita. Lalu Ummu Syifa bertanya kepada orang yang berada di rumah Aminah, mana orang sakit yang nak melahirkan anak. Ummu Syifa dia tak kenal ibu Nabi kita. Dia masuk ke dalam rumah Aminah, lalu dia tanya, mana orang yang sakit nak melahirkan anak? Mana orang sakit nak beranak ni? Lalu kata saudara mara dia, ada di belakang, ada di belakang tabir. Lalu masuklah Ummu Syifa bertemu dengan Aminah yang sedang baring di belakang tirai. Dan lalu Ummu Syifa ni meletakkan tangan dia di atas perut Sayyidatina Aminah, ibu Nabi kita. Apabila dia letakkan tangan di atas perut, lalu kata Ummu Syifa, dia kata tak lama lagi akan lahir. Tak lama lagi akan keluar baby ni. Ini orang yang pakar, tuan-puan. Memang Ummu Syifa ini bidan yang pakar. Sebab itulah menjadi pilihan Sayyidatina Aminah, ibu Nabi kita. Apabila Ummu Syifa kata, ni tak lama dah ni. Dia letak tangan atas perut dia, dia tahu, tuan-tuan, tak lama, tak perlu scan. Tak perlu cek benda lain. Dia hanya letak tangan dia atas perut saja. Dia boleh tahu bahawa baby ni dah tak lama dia nak keluar. Selepas daripada beberapa lama, pada malam itu, ini sebelum lahir, sebelum nak keluar, sebelumnya nak keluar Nabi kita daripada perut ibu dia, maka apa yang berlaku, tuan-tuan? Berlakunya situasi yang luar biasa. Pada malam itu, pada malamnya, malam Nabi nak dilahirkan, maka turunnya anak-anak bidadari daripada syurga. Dan turunnya Asiah, ibu saudara Nabi Musa alaihi salam, yakni isteri kepada Fir'aun, dan turunnya Sayyidatina Maryam, ibu kepada Nabi Isa, mengelilingi rumah Nabi kita untuk menyambut Nabi kita bakal lahir ke dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril alaihi salam supaya membawa turun mereka ini yang terdiri daripada bidadari di syurga, yang terdiri daripada ketua bidadari, iaitu ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, Maryam, dan juga Asiah, isteri kepada Fir'aun, turun mengelilingi rumah Nabi kita sebagai tanda kemuliaan orang yang bakal nak lahir ke dunia. Inilah dia simbolik kepada dunia, bahawasanya Allah Ta'ala nak gambarkan kepada dunia dan seluruh makhluk, orang yang nak bakal lahir ke dunia pada malam ini bukan manusia biasa,
tetapi orang yang luar biasa, yang teragum dan termulia daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala memerintahkan Sayyidina Jibril alaihi salam membawa orang-orang mulia daripada syurga. Maka kata para ulama, ini merupakan ruh Asiyah, ini merupakan ruh Sayyidatina Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam, turun mengelilingi rumah Nabi kita nak menyatakan keseronokan, sebagai simbol keseronokan, sebagai simbol kegembiraan dan sebagai simbol kemegahan bakal orang yang lahir ini bukan orang biasa. Apabila Nabi kita lahir, dah tak lama dah tuan-puan, apabila Ummu Syifa menyatakan tak lama dah ni, maka tak lama Nabi kita lahir. Kita tengok tuan-puan apa yang berlaku. Apabila Nabi lahir, maka seluruh Mekah bercahaya. Nabi kita keluar sahaja daripada perut ibu dia tuan-puan. Apa yang berlaku? Fenomena yang luar biasa berlaku di kota Mekah, yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Inilah dia. Menjadi kejutan luar biasa kepada seluruh penduduk Mekah ketika itu. Mekah diterangi dengan cahaya yang sebelum itu tidak pernah bercahaya. Mekah, negeri Mekah, negeri yang gersan, negeri yang kering kontan, negeri yang tidak subur dengan tanaman-tanaman, negeri yang tidak ada pokok-pokok kayu, tidak hidup subur tuan-tuan. Tetapi tiba-tiba datangnya lahirnya Nabi kita, mula Mekah berubah. Fizikal Mekah berubah tuan-puan. Antara perubahan yang luar biasanya ialah pada waktu itu seluruh negeri Mekah bercahaya, dan kata Ummu Syifa, seperti bulan jatuh di atas tangan aku ketika mana aku menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir sahaja tuan-tuan, keluar sahaja, disambut oleh Ummu Syifa, dan kata Ummu Syifa, tangan aku ini seolah-olah seperti bulan purnama yang berada di dalam tangan aku, penuh bercahaya. Tangan Ummu Syifa bercahaya. Dan di dalam riwayat lain menyatakan tuan-puan, cahaya ini terang benderang menerangi Mekah, dan cahaya ini tajam, terus tajam naik ke langit. Ada cahaya yang menerangi Mekah dan juga ada cahaya yang tajam terus naik ke langit. Inilah dia luar biasanya pantulan cahaya yang keluar daripada tubuh Nabi kita. Sebab itulah di awal tadi kita sebut tuan-puan, Nabi kita ini manusia ciptaannya daripada cahaya dan daripada unsur-unsur tanah. Kata Ummu Syifa, ketika mana aku menyambut lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah bulan purnama jatuh di atas tangan aku, nak menyatakan bahawa cahaya yang penuh yang berada di dalam tangan Ummu Syifa. Nabi keluar dalam keadaan yang bercahaya, dan Nabi keluar dalam keadaan bersih, tiada ada darah sedikit pun, dan badan Nabi kita keluar dalam keadaan berminyak dan sangat cantik. Sangat cantik tuan-tuan. Nabi kita ini warna kulitnya merah, warna kulit putih kemerah-merahan. Bukan putih kekuning-kuningan. Itu warna orang-orang Yahudi, warna mayat. Tetapi Nabi kita cantiknya kulit dia maha hebat. Cantiknya kulit Nabi kita putih kemerah-merahan, dan keluar daripada ibunya, perut ibunya berminyak, dan matanya siap bercelak, dan dalam keadaan siap berkhatan. Dan kata Ummu Syifa, aku menyambut seperti seketul bulan purnama jatuh ke dalam tangan aku, lalu aku cium 3 kali. Ummu Syifa cium Nabi kita 3 kali, dan kata Ummu Syifa baunya sangat harum, lebih harum daripada kasturi. Ini kehebatan Nabi kita tuan-puan.
bukan manusia biasa. Jangan kita anggap dia manusia biasa. Dia manusia yang sangat-sangat luar biasa. Lalu diletakkan oleh Ummu Syifa di dalam bekas di atas tilam. Dan ibu Nabi kita ini boleh dilihat. Mak Ummu Syifa dia letak bersebelahan. Bayi tadi dia letak bersebelahan dengan ibu dia, yakni ibu Nabi kita. Dan ibu Nabi kita boleh melihat. Boleh melihat anak dia berada di tepi dia. Dan penyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari langit juga boleh nampak terus menerus. Ini kehebatan Nabi kita. Maka tiba-tiba kata Ummu Syifa, Nabi kita mengangkat kepalanya. Apabila Ummu Syifa letak Nabi kita, baringkan Nabi kita di dalam bekas, di atas tilam, berhampiran dengan ibu dia, dalam keadaan Nabi kita ini siap bercelak. Mata terkebil-kebil, seperti orang yang dah dewasa. Ini luar biasa bayi Nabi kita, bayi yang luar biasa. Cantiknya badan dia berminyak, keninya siap bercelak. Lalu Nabi kita di dalam bekas itu, Nabi kita mengangkat kepala. Dan Nabi kita bersin. Nabi kita bersin. Lalu Nabi menyatakan Alhamdulillah. Nabi nak mengajar dia bakal akan membawa syariat. Dia bakal akan membawa syariat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Signal awal Allah berikan kepada Nabi kita, orang yang boleh bercakap. Antara bayi yang boleh bercakap, salah seorang daripada 10 orang bayi yang disebut oleh para ulama, antaranya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bercakap ketika kecil. Nabi kita mengangkat kepala dia, lalu Nabi kita bersin, lalu Nabi kita mengucapkan Alhamdulillah. Baru keluar beberapa minit, terus boleh bercakap mengucapkan Alhamdulillah. Maka dijawab oleh para malaikah di langit dengan suara Yarhamukallah. Seluruh para malaikat di langit menjawab dengan suara yang kuat, yang berbunyi Yarhamukallah. Inilah dia tuan-puan, tanda kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita tuan-puan, nak ringkaskan masa. Banyak lagi cerita yang berkaitan dengan Nabi kita selepas daripada Ummu Syifa letak di atas dalam balam, di dalam talam. Banyak lagi kisah-kisah yang menarik, kisah yang luar biasa. Oleh kerana kita masa tidak mengizinkan kita, maka saya nak skip saja. InsyaAllah malam besok saya ada satu lagi kelas maulid online. Mungkin besok saya akan sambung kisah yang saya tak sebut pada malam ini. Saya akan sebut. Saya ada satu lagi kuliah maulid besok, anjuran surau Syifa ataupun surau Haji Ismail Puncak Alam. InsyaAllah besok saya akan ambil kisah-kisah yang saya tak sebut pada malam ini. Last sekali tuan-puan saya nak sebut, oleh kerana kita dah hampir 1 jam, saya janji dengan tuan-puan tadi mungkin 1 jam lebih saya akan ambil masa tuan-puan untuk menyatakan keseronokan dengan kisah-kisah Nabi kita. Apabila kita tahu tuan-tuan kisah Nabi kita, kita akan rasa seronok dan lahirnya cinta dalam hati kita, lahirnya rindu. Nak rindu kepada Nabi kita mesti ada cinta. Nak cinta kepada Nabi kita mesti kenal. Mesti tahu maklumat-maklumat tentang Nabi kita. Sebab itulah malam ni tuan-tuan, kita sedang mencari, kita sedang membincangkan proses ataupun maklumat, mencari maklumat, menggali maklumat tentang Nabi kita, luar biasa dan kehebatan Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tuan-puan, saya nak cerita fasal yang terakhir, iaitu perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Nabi kita. Saya berhenti sekadar Ummu Syifa meletakkan Nabi kita di dalam bekas, di atas tilam.
dan beberapa perkara-perkara yang luar biasa berlaku kepada Nabi kita sewaktu dia bayi. Maka saya suruh nak skip. Dia ada beberapa perkara lagi. Dia malaikat turun mengambil. Itu kita tak cerita pada malam ini. InsyaAllah besok saya akan cerita. Dan saya nak tutup tuan-puan dengan beberapa kisah luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara mukjizat. Antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tutup dengan satu kisah. Kisah luar biasa Nabi kita ini. Banyak tuan-tuan, kisah dia sangat banyak. Kita ambil satu kisah yang diceritakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ni tuan-puan, dia seorang khadam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini dia ada khadam. Banyak khadam Nabi kita. Nabi kita ni tuan-puan, antara tradisi Nabi dan diteruskan oleh para ulama, apa dia? Antaranya ialah pakaian. Ada pakaian Nabi kita. Jubah antara pakaian Nabi. Walaupun jubah dan serban ini tuan-puan merupakan pakaian orang Arab, tetapi Nabi meneruskan pakaian orang Arab itu. Nabi teruskan menjadi budaya di kalangan orang-orang Islam, menjadi sunnah di kalangan syariat Nabi kita. Ada yang budaya orang Arab yang tidak menjadi sunnah Nabi kita, tidak diteruskan oleh Nabi. Kalau sekiranya perkara itu diteruskan oleh Nabi kita, itu tanda bahawasanya budaya Arab itu menjadi sunnah Nabi kita. Antaranya tuan-puan, pakaian jubah dan serban ini merupakan pakaian budaya tradisi orang Arab yang diteruskan oleh Nabi kita sebagai sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara beberapa tradisi pakaian. Yang keduanya apa dia tuan-tuan? Yang keduanya ialah khadam, pembantu kepada Nabi. Nabi kita dia ada pembantu dia. Dia ada orang yang bantu untuk menyediakan air kepada Nabi kita. Ada khadam Nabi kita, orang yang membantu membawa tongkat Nabi kita. Ada orang yang membantu menyediakan kasut kepada Nabi kita. Ada orang yang tukang bawa sugi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berada di keliling Nabi kita, yang nak mengkhidmat kepada Nabi kita, yang nak membantu nak bantu Nabi kita. Dan tradisi ini diteruskan oleh para ulama, diteruskan oleh para habaib, diteruskan oleh para orang-orang yang saleh, para tuan-tuan guru kita. Mereka juga ada meneruskan tradisi pakaian Nabi. Mereka juga meneruskan tradisi sunnah-sunnah Nabi. Ada khadam, ada pembantu-pembantu mereka. Ada orang yang bantu untuk menyediakan air kepada mereka. Ada orang yang bantu untuk membawa tongkat mereka, menyediakan tongkat apabila tuan guru nak berjalan, menyediakan air apabila tuan guru nak ambil wuduk, menyediakan kelekapan para ulama. Ini merupakan tradisi. Maka antara orang yang menjadi pembantu Nabi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, selepas Nabi kita mati tuan-puan, selepas Nabi kita wafat, maka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ini sangat rindu kepada Nabi. Bayangkan tuan-puan, orang yang duduk hampir 10 tahun dengan Nabi, cintanya dia kepada Nabi, orang yang banyak meriwayatkan Nabi, orang yang banyak belajar akhlak Nabi, belajar daripada akhlak Nabi, direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok apa yang Nabi buat, dia tengok bagaimana cara Nabi tidur, dia tengok bagaimana cara pergaulan Nabi sangat indah, kerana akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ini, itulah dia kandungan yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Selepas sahaja wafatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Anas sangat rindu kepada Rasulullah. Lalu dia nak melepaskan rindu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Lalu dia pergi ke rumah isteri baginda. Dia pergi ke rumah isteri baginda. Pergi ke rumah Ummahatul Mukminat. Lalu dia tanya kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas
nak melepaskan rindu dia kepada Nabi kita. Dia tanya kepada Sayyidatina Ummul Mukminat. Apa yang ada tinggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh aku tengok untuk menghilang dan melepaskan rindu aku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-puan kasih, orang yang kasih cinta yang mendalam terhadap Nabi, yang cuba kita nak pupuk dalam hati kita tuan-puan, supaya kita kenal, kita rasa rindu kepada hati kita. Bukan sahaja pada 12 Rabiul Awal, tetapi rindu kepada Nabi kita berpanjangan sampailah kita mati. Bukan sahaja pada bulan Rabiul Awal sahaja, tetapi kita teruskan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi kita sepanjang hayat kita. Sebagaimana yang ditonton dan dijelaskan oleh Sayyidina Anas. Lalu Sayyidina Anas menyatakan, wahai ummul mukminat, adakah apa-apa benda, apa-apa perkara yang boleh aku tengok untuk menghilangkan rindu aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu isteri Nabi tuan-tuan, dia masuk ke dalam rumah, dia ambil satu cermin, lalu dia bagi kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dia bagi cermin yang Rasulullah sewaktu dia hidup dulu, antara perkara yang diminati oleh Rasulullah iaitu melihat cermin. Rasulullah suka tengok cermin. Nak pakai serban tengok cermin. Setiap hari Rasulullah sebelum keluar rumah, dia akan tengok cermin. Lalu cermin yang selalu Rasulullah tengok ini, lalu isteri Nabi kita bagi kepada Sayyidina Anas. Apabila bagi kepada Sayyidina Anas, lalu Sayyidina Anas tengok cermin, lalu dia terkejut. Lalu Sayyidina Anas terkejut apabila dia tengok cermin. Lalu tanya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa ya Anas kamu terkejut? Lalu Sayyidina Anas menyatakan, dia kata, aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam cermin. Tidak ada wajah orang lain. Sepatut tuan-tuan kalau kita tengok cermin, yang adanya adalah wajah kita, bukan ada wajah orang lain. Tiba-tiba luar biasanya, cermin ini satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalamnya gambar Rasulullah, tak lekat gambar Anas. Lalu apa jawab Sayyidina Ummul Mukminat? Lalu jawab isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Anas, cermin ini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula melihat cermin, lalu lekat gambar Rasulullah sampai bila-bila. Cermin ni rindunya kepada Rasulullah, kasihnya kepada Rasulullah. Dia tak nak menerima gambar orang lain. Dia tak nak lekat gambar orang lain, yang dia hanya nak terima gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Inilah dia tuan-tuan, kalaulah makhluk yang tidak bernyawa menunjukkan cinta kepada Rasulullah yang sangat tinggi, melahirkan perasaan cinta dan sayang kepada Rasulullah yang sangat tinggi. Begitulah juga kita makhluk yang bernyawa, lebih-lebih lagi tuan-puan, untuk kita pupuk dalam hati kita cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan-puan, Nabi menyatakan, sesiapa yang kasih kepada aku, nescaya dia akan berada bersama dengan aku di dalam syurga. Man ahabbani kana ma'isyati fil jannah. Sesiapa yang kasih dan cinta kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan berada bersama-sama dengan aku di dalam syurga nanti. Sebab itulah tuan-tuan, kesimpulan kita pada malam ini, kalau makhluk lain, segala makhluk-makhluk lain, pokok-pokok kayu, tumbuh-tumbuhan, ikan berada di laut, dan segala makhluk yang berada di daratan, mereka menyatakan keseronokan dan kegembiraan sempurna kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keseronokan mereka menyatakan dengan memperbanyakkan selawat. Maka marilah tuan-puan, sebagai tanda kasih dan cinta kita kepada Nabi kita, marilah sama-sama kita bermula daripada hari ini, kita mempertingkatkan dan memperbanyakkan selawat.
kita cuba konsisten tuan-tuan selawat setiap hari. Tak boleh 100 tuan-puan, tak boleh 1000 tuan-puan. Cukuplah. Kita cuba konsisten perbanyakkan selawat ke atas Nabi kita sekurang-kurang 100 kali. Kalau kita tak mampu nak selawat 1000 kali tuan-puan, sebagai tanda ingatan kita kepada Nabi kita, sebagai tanda kasih kita kepada Nabi kita, sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita, maka kita zahirkan dengan perbuatan kita. Kita zahirkan dengan perbuatan kita menghidupkan sunnah Nabi kita, memperbanyakkan menghidupkan sunnah Nabi kita, dan kita menghidupkan syariat yang ditinggalkan oleh Nabi kita, memperbanyakkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis untuk mencari dan mengambil tahu, peduli tentang syariat Nabi kita. Itulah dia tanda kita kasih. Dan akhirnya tuan-tuan, kita jaga amalan selawat kita kepada Nabi kita. Kerana orang yang memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita akan kenal di akhirat kelak. Nabi kita akan tahu tuan-puan di akhirat kelak. Bakal untuk kita dapat ciri-ciri orang yang akan mendapat syafaat, yakni pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ialah orang yang memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Paling kurang selawat yang paling ringkas. Paling kurang tuan-tuan selawat yang paling ringkas, dan jangan kita tinggalkan Sayyidina Muhammad, kerana itu tanda penghormatan kita. Bukan saja tanda penghormatan, tetapi ianya sunat digabungkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tuan-tuan, sambutan kita, pengkesahan kita pada malam ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan ianya diberikan keberkatan oleh Allah Ta'ala, memberi kekuatan kepada kita untuk terus cinta kepada Nabi, untuk terus menzahirkan perasaan cinta dengan beramal tentang beramal syariat Nabi kita, dan melakukan segala sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada teman-teman rakan-rakan yang join kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan harta benda, kesihatan yang baik, dan keberkatan umur kita. Kita mati di dalam kalangan orang-orang yang salih, yang akan berada bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita seluruh makhluk Allah Ta'ala, seluruh kita tuan-puan, termasuk orang yang akan diberikan pertolongan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pihak penganjur, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi, khususnya kepada Biro Dakwah Al-Fadil Tuan Yang Mulia Aban Zamani kita, dan Al-Fadil Tuan Nazir kita, Yang Mulia Tuan Nazir kita, Al-Fadil Ustaz Bab, dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Baru Bangi, dan seluruh jemaah Bandar Baru Bangi, dan juga tak dilupakan seluruh kawan-kawan teman-teman yang selalu mengikuti siri-siri kuliah yang kita adakan secara online sepanjang PKPB ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita ditemukan bukan saja di dunia, mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah Ta'ala, kita berada dalam majlis yang sama, dalam rombongan yang sama, dalam gerombolan yang sama, ketika mana berada di pada mahsyar dan di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tabaraka wa ta'ala. Allahumma علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين اللهم فقهنا في الدين
وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا كريم.